Okey, bila sebut je kurma, apa yang terus muncul dalam kepala kita? Mesti suasana bulan Ramadan kan? Buah manis ni memang wajib ada masa berbuka puasa. Tapi pernah tak kita fikir apa jadi pada kurma bila Ramadan dah habis? Inilah persoalan besar kita hari ini. Adakah kurma ni cuma special guest setahun sekali atau sebenarnya ia adalah sejenis makanan super yang patut ada dalam diet kita setiap hari? Jom kita bongkar sama-sama rahsia buah yang nampak biasa tapi sebenarnya luar biasa ni. Okey, cuba tengok nombor ni. 6.8%. Apa benda ni? Ini sebenarnya peratusan pelajar sains kesihatan, orang yang belajar pasal kesihatan tahu, yang makan kurma setiap hari di luar bulan puasa. Ya, tak sampai 7% pun. Angka ni jelas tunjuk ada sesuatu yang tak kena antara apa yang kita tahu dengan apa yang kita amalkan. So, macam mana kita nak kupas semua ni? Ini dia perjalanan kita. Kita akan mula dengan paradoks Ramadan, lepas tu kita jelajah kepelbagaian jenis kurma, kita selam sains di sebalik khasiatnya, kita rungkai mitos-mitos yang ada dan akhir sekali saya akan bagi panduan praktikal untuk anda semua. Okey, kita mulakan dengan bahagian pertama, paradoks Ramadan. Ini adalah satu fenomena yang agak kelakar sebenarnya. Bila puasa, kurma jadi macam raja. Tapi bila Syawal je, terus kita macam lupakan dia. Kenapa ya jadi macam ni? Cuba tengok data ni. Perbiasaannya memang ketara gila kan? Masa Ramadan, lebih 80% orang makan kurma hari-hari. Tapi lepas tu, terus jatuh menjunam sampai bawah 16%. Dan alasan paling popular, terlalu manis. Betul ke semua kurma terlalu manis? Jom kita tengok. Jawapannya, tak. Sebabnya, ramai antara kita tak sedar yang dunia kurma ni sebenarnya luas sangat. Ada beratus-ratus jenis dan setiap satu tu ada rasa dan tekstur yang berbeza. Secara kasarnya, kita boleh bahagikan kepada dua kumpulan besar. Pertama, kurma basah. Macam rotab tu, dia lembut, juicy, rasa segar. Lagi satu, kurma kering. Contohnya Majul dan Ajwa. Yang ni lebih kenyal, rasa manisnya lebih pekat dan semestinya tahan lebih lama. Jadi alasan terlalu manis tu mungkin tak valid untuk semua jenis. Jom kita kenal sikit selebriti dalam dunia kurma. First, Majul. Yang ni memang digelar Raja Kurma. Saiz dia besar, isi dia tebal dan lembut dan rasa dia tu macam karamel. Sedap gila. Sebab tu ramai suka guna sebagai pemanis semula jadi. Kalau ada raja, mestilah ada ratu kan? Inilah dia, Deglet No, si Ratu Kurma. Yang ni lain sikit. Warna dia keemasan, cantik. Rasa dia pula lebih halus, tak terlalu manis. Sesuai sangat untuk sesiapa yang nak rasa kurma yang lebih seimbang. Dan semestinya, kita tak boleh lupakan kurma Ajwa. Ini bukan sekadar kurma biasa tau. Dikenali sebagai kurma Nabi, datang dari Madinah. Dia kecil, warna gelap, tekstur lembut. Tapi yang paling penting, ia ada nilai rohani dan budaya yang sangat mendalam. Nanti kita cerita lagi pasal ni. Okey, kita dah kenal jenis-jenis kurma. Sekarang, jom kita jadi saintis kejap. Kita bedah siasat sikit apa sebenarnya yang ada dalam sebiji kurma sampai ia digelar buah super. Graf ni tunjuk dengan jelas resepi dalam sebiji kurma. Memanglah, 70% tu gula semula jadi yang bagi kita tenaga terus. Tapi, jangan tengok itu je. Tengok yang lain-lain tu. Penuh dengan serat, mineral penting macam potasium dan magnesium, vitamin dan juga antioksidan. Dia macam package all-in-one dalam saiz yang kecil. Nak cerita pasal serat dia, memang power. Bayangkan, hanya dengan makan 100 gram kurma, anda dah boleh cover hampir 1/3 keperluan serat harian. Ini penting gila untuk sistem pencernaan kita, untuk elak sembelit dan macam-macam lagi. Jadi, secara ringkasnya, inilah antara manfaat utama kurma yang disahkan oleh sains. Dia bagi tenaga segera secara semula jadi, bagus untuk perut kita, tolong jaga jantung, kaya dengan antioksidan yang macam askar kecil lawan benda-benda tak elok dalam badan kita. Dan ya, ada kajian menunjukkan ia boleh bantu mudahkan proses bersalin. Hebat kan? Sekarang, jom kita sentuh sikit bab-bab yang orang selalu salah faham. Dalam bahagian ini, kita nak bezakan mana satu mitos, mana satu fakta. Dan kita akan lihat juga keistimewaan kurma dari sudut tradisi.
Ini mitos paling besar sekali. Orang kencing manis tak boleh makan kurma. Salah sama sekali. Realitinya, kurma ni ada indeks glisemik atau GI yang rendah. Maksudnya, dia tak buat gula dalam darah kita naik mendadak. Pelepasan gula, dia perlahan-lahan lebih kurang macam sebiji apple. Of course, kuncinya adalah kesederhanaan. Janganlah makan sekotak sekali hadam. Ingat tak tadi kita sebut pasal keistimewaan kurma ajwa? Ini dia. Ada hadis sahih yang sebut pasal kelebihan dia sebagai pelindung. Ini menunjukkan statusnya bukan sekadar makanan, tapi juga ada nilai penyembuhan dan perlindungan dalam tradisi kita. Selain makan macam tu je, ada satu cara cool lagi nak dapat khasiat kurma. Pernah dengar ke air nabis? Ia cuma air rendaman kurma. Senang gila nak buat. Minuman sunnah ni dipercayai bagus untuk detoks badan dan bagi tenaga. Okey, dah tahu semua kebaikan ni, mesti tertanya-tanya. Macam mana nak jadikan kurma ni amalan harian kan? Jangan risau, jom saya bagi beberapa tips praktikal yang sangat mudah. Mula-mula, kena pandai pilih kurma yang berkualiti. Senang je. Pertama, tengok tekstur dia. Cari yang nampak gemuk, kulit dia kilat sikit. Elakkan yang kering kontang atau ada serbuk gula putih kat luar. Kedua, bau. Sepatutnya bau manis dan wangi. Kalau dah bau masam tu, baik jangan beli. Dah beli, nak simpan macam mana pula? Lagi senang. Masukkan je dalam bekas kedap udara, lepas tu letak dalam peti sejuk. Settle. Cara ni boleh buat kurma tahan lama, rasa dan tekstur dia pun maintain elok. Nak buat air nabizis tadi, simple sangat. Ambil beberapa biji kurma, sebaiknya dalam nombor ganjil. Letak dalam gelas air, tutup dan biarkan semalaman. Esok pagi, air rendaman tu dah sedia untuk diminum dan kurma yang dah lembut tu pun sedap untuk dimakan. Terus dapat energy boost. Jadi, nak makan berapa banyak sehari? Menariknya, hadis tentang kurma ajwa tadi sebut 7 biji kan? Dari segi saintifik pula, Kementerian Kesihatan sarankan kita makan 2 hidangan buah setiap hari. Dan teka apa? 7 hingga 8 biji kurma kering tu dah dikira sebagai 2 hidangan buah. Macam satu kebetulan yang sangat cantik kan? Jadi, kesimpulannya, jelas sekali kurma ni bukan untuk Ramadan semata-mata. Ia adalah superfruit, anugerah alam yang penuh dengan khasiat yang ada depan mata kita sepanjang tahun. Ini buat kita terfikir kan? Agaknya, ada tak makanan tradisional lain dalam budaya kita yang kita pandang sebelah mata je, tapi sebenarnya khasiat dia sama hebat? Sesuatu untuk kita renungkan.